kita tahu di sebalik itu adalah zat. Ciptaan wujud yang mungkin. Zat itu wujud yang wajib untuk yang wujud yang mungkin. Tanpa zat tidak ada ciptaan. Jadi ciptaan itu terzahir daripada zat. Dan di sebalik zat itu adalah yang maha halus. Allah melihat, mengawasi, mendengar, mengetahui di sebalik itu. Dan semua ini dicantumkan, cipta itu dicantumkan tidak sebesar sebiji sawi, Rasulullah kata. Ya. Dia wajah yang halus, maha halus. Kan? Semua itu. Jadi kerana itu Allah tentu maha besar, maha tinggi, maha luas. Kenapa? Semua disatukan hanya halus saja. Halus. Ya Allah tentu maha besar, maha tinggi, maha luas. Tapi yang mustaq tu di mana juga kita memandang. Kita nampak tembok, di sebaliknya zat, dan kita sebalik zat yang maha halus. Di mana saja kita tengok pokok, langit, manusia, haiwan, apa saja ciptaan, termasuk ruang dan masa. Kita melihat ni di sebalik itu, kita tahu dengan ilmu yang yakin, kita terus ainul yakin, zat dan yang maha halus. Dengan ilmu yang yakin tu timbul ainul yakin, penglihatan yang yakin. Jadi mana kamu memandang, di situ wajah Allah yang maha halus. Tak boleh lari wajah itu. Tak boleh terlepas. Dia meliputi, halus lagi meliputi. Dan meliputi juga diri kita. Tidak boleh. Jadi itu tentang sifat-sifat dia. Sekarang kita tengok tentang perbuatan dia. Macam-macamlah perbuatan dia, tapi kita mesti pelajari supaya kita tidak bergaduh dengan dia. Jadi kita tengok di sini mengenal af'al dia, ya, mengenal af'al dia. Tadi kita kenal sifat-sifat, sekarang mengenal af'al dia. Pertama, hanya ada satu wujud. Hanya ada wujud yang satu. Ini sangat mustahak. Ini adalah foundation, asas dunia al-sufi. Hanya ada satu wujud, tak boleh ada dua. Kan? Kerana itu Allah berfirman, akulah yang zahir, akulah yang batin. Mana yang zahir pun dia, yang batin pun dia, kita tidak wujud. Seperti lautan berkata, kau tengok itu ais, ais itu pun aku, yang batin pun aku. Jadi kalau kita yang sudah makrifat lautan tu, kita tahu ais itu pun air, batin itu pun air, datang pada air lautan. Jadi yang wujud hanya lautan. Begitu bila kita tahu, kita terzahir daripada zat, zat terzahir daripada yang maha halus. Maka kita tahu yang zahir itu adalah yang maha halus berupa zat dan berupa ciptaan. Maka dia kata, aku yang zahir. Semuanya binasa kembali kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ciptaan binasa balik pada zat. Zat binasa pada yang maha halus. Inna lillahi. Daripada aku, daripada yang maha halus, inna lillahi, daripada yang maha halus datang zat, dari zat itu datang yang ciptaan. Wa inna ilaihi rajiun, kembali kepadaku. Habis binasa ciptaan, binasa zat, balik kepada yang maha halus. Inna lillahi wa inna. Jadi aku yang zahir, aku yang batin. Dia saja yang wujud. Justru itu kalian mesti ingat. Kalau yang zahir pun dia, yang batin pun dia, kita tidak wujud. Tak ada pertengahan. Tak ada kata aku yang zahir, aku yang batin, engkau pertengahan. Tak ada. Kamu pertengahan, tak ada. Yang zahir semua dia. Bila kita pandang semua yang zahir itu, kita nafikan, kita tahu yang maha halus di sebaliknya. Dalam berupa zat dan berupa ciptaan yang maha halus. Dia berupa zat, berupa ciptaan. Seperti pakai topeng, dua topeng. Yang maha halus. Yang zahir
Dia yang batin pun dia berarti kita tidak wujud. Kita tidak wujud. Ini ingat sebelum kita lanjutkan, hanya satu wujud. Kalau ada dua wujud sudah syirik. Sudah syirik. Hanya satu wujud saja, kan? Dan dunia ini pestanya, pentasnya. Dunia ini pentasnya. Pentasnya. Itu kita dari alam azali tu, kan? Kita masuk dan kita berpentas di perjalanan hidup kita. Ini awal kita, akhir kita meninggal dunia, masuk alam barzakh. Ini pentas dia. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurauan. Dia bersenda gurau. Dengan diri dia, kita tidak wujud. Faham ini? Tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. Mungkin ke ini, Profesor Stephen Hawking berkata, satu drama ciptaan komputer ilahi. Stephen Hawking. Jadi dia berfirman kun pada diri dia. Maka yang halus daripada diri, yang maha halus tu, halus daripada diri dia, menjadi semua ciptaan. Dan ciptaan, dan dia mengarahkan apa yang mesti buat. Jadi dia pengarah. Adalah Allah dan Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan kerana itu dia terus menerus mengurus, tidak ngantuk, tidak tidur, setiap waktu dia dalam kesibukan. Pasal itu, bila kita bergerak, sebenarnya dia yang bergerak. Bila kita bergerak, berarti zat di sebalik kita yang gerakkan kita. Dan yang maha halus di sebalik zat tu gerakkan yang zat. Kan? Jadi zat gerak, maha halus gerakkan zat, zat gerakkan kita. Gitu. Seperti kita tahu gajah, ekor gajah tu ada rambut. Rambut tu bergoyang. Bukan rambut tu bergoyang, ekor tu goyangkan rambut tu. Tapi bukan ekor yang goyangkan rambut tu, si gajah goyangkan ekor dia dan ekor dia goyangkan rambut dia. Faham? Jelas ni. Begitu. Jadi si maha halus tu gerakkan si zat gerakkan ciptaan. Ya. Itu pasal dia sentiasa mengurus. Tidak mengantuk, tidak tidur. Kalau gajah tidur, tentu ekor pun tidur. Rambut kat ekor pun tidur. Dah, Allah tak boleh tidur. Kalau yang maha halus tidur, kita, kenapa tak boleh bergerak? Allah tengah tidur. Sekejaplah, nanti Allah bangun, kita boleh jalan. Tak boleh. Sentiasa dia mengurus. Sentiasa kesibukan. Tidak pernah ngantuk. Tidak pernah ngantuk. Adakah kita boleh masuk campur tangan? Kita tak wujud. Macam mana nak campur? Seperti kan kita ekor belakang ini, ekor gajah, ini rambut-rambut di ujung ekor tu. Boleh ke ekor cakap, boleh tak kita campur tangan ni gajah punya urusan? Mana boleh. Ekor tak ada apa-apa pun ni. Rambut tu tak ada apa-apa. Kita macam rambut itu. Kan? Ini ekor gajah pun tak boleh bikin apa. Yang goyangkan gajah. Dia yang goyangkan. Jadi zat pun tak boleh bikin apa. Ciptaan yang gerakkan dia maha halus tu di sebalik tu. Tak ada sedikit campur tanganmu dalam urusanku. Boleh. Semua itu dari Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun, kan? Mengapa tidak faham? Kan itu dia yang berlakon. Siapa yang menggoyangkan ekor gajah tu? Gajah. Gajah yang berlakon. Dia pukul ekor dia pada orang datang, dia pukul pak. Adakah ekor tu pukul? Bukan. Gajah yang pukul. Gajah yang berlakon. Gajah yang begitu juga kita. Apa yang kita buat adalah lakonan yang maha halus di sebalik zat itu. Jadi di sebalik ciptaan tu zat. Di sebalik zat tu yang maha halus. Jadi kalau ciptaan tu memukul, berarti zat di sebalik tu yang memukul. Dan zat itu yang maha halus di sebalik zat itu yang menggerakkan. Begitu kan? Jadi kerana itu Allah berfirman, bukan kau yang membunuh Muhammad. Bukan kau yang melimpah. Bila kau bunuh musuh dan kau melimpah sesuatu kepada musuh tu, bukan kau.
Aku dia kau. Berarti gajah berkata pada ekor, bukan kau sebat orang tu, aku yang sebat. Tapi kita nampak ekor yang sebat, pam, pam, pam kan. Pasal turis tu kurang ajar raba-raba bontot dia kan. Gajah bontot dia raba, tapi gajah sebat, pam, 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 pam kan. Habis gajah mekor sebat, pam, 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 pam. Habis turis, kurang ajar ni ekor, ni sebat aku. Gajah punya, bukan ekor sebat kau, aku sebat kau gajah. Ekor tak boleh bergerak, kau gajah tak gerak kan? Kenapa dia pergi raba bontot gajah kan? Kan dia kena sebat. Kan? Begitu, bukan kau melempar, bukan kau membunuh. Pasal si Quraisy ni dia panah Rasulullah. Sampai melekat itu, sahabat nak kena cabut. Panah tu dengan gigi yang betul cabut, sahabat dengan gigi dah cabut. Tarik. Rasulullah panah balik lah, panah kan mati. Lempar lagi. Tapi Allah kata, bukan kau melempar Muhammad, yang melempar aku, yang membunuh aku. Jadi, yang berlakon tu bukan ekor gajah. Yang berlakon tu gajah. Yang berlakon tu bukan ciptaan. Yang berlakon tu bukan zat. Yang berlakon tu itu yang maha halus di sebalik zat. Dia yang berlakon. Faham kan ini ya? Dan dia berlakon mengikut skrip. Skrip itu sudah tertulis, digantungkan di leher kita tu. Itu kita punya kitab takdir. Kitab takdir sudah dikalungkan di leher kita bila kita lahir. Itu kitab amal perbuatan kita. Kitab takdir kita. Itu sudah terkalung di leher bayi yang kita lahir. Jiwa kita masuk dan lahir. Sudah sedia. Dan itu ya. Saya ini satu contoh saya lah kan. Demi sungguh kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai ke hari kebangkitan. Kan? Tak boleh lari. Kita ambil contoh seperti Lee Kuan Yew. Kita baca dia punya buku sejarah dari muda sampai akhir. Itulah dia punya Lauh Mahfuz dia. Ataupun kitab kehidupan dia, kitab takdir dia. Ya. Daripada masa perkara itu berlaku, dia tidak tahu. Dia ingat, wah ini hidup macam biasa. Sekarang kita tengok balik, sejarah. Ini takdir. Kenapa berlaku peperangan dunia dengan Germany, head of Hitler, kan? Head of Hitler, kan? Sekarang kita baca buku sejarah. Pada masa itu, tegang suasana. Perang sana, perang sini, bunuh sana, bunuh sini. Tapi sekarang kita tengok sejarah. Ini berlaku dalam sejarah. Itulah takdir. Itulah kehidupan si Adolf Hitler. Itulah. Sama macam kita juga. Bila kita dah tak ada, anak-anak kita akan mencerita pada cucu-cucu kita, bapak gini. Itulah kita punya kitab takdir. Yang kita ingat kita, tapi bukan. Kita ikut hidup kita seperti sudah dituliskan dalam skrip kita ataupun kitab takdir kita. Sampai kita hidup, kita tinggal menurut yang terkandung dalam kitab ini sampai hari kebangkitan. Tak boleh lari. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlaku setiap sesuatu. Kan? Ya. Macam Allah tetapkan macam mana saya jadi the handsome one. Jangan jealous. Kan? Dah tetapkan, kamu tak boleh ubah. Rencana dia tegur. Kan? Airil pun tak boleh jealous walaupun dia muda. The handsome one. Kamu tak ada pilihan, terpaksa terima kan. Lepas tu Ustaz TH1, terima kasih. TH2 je saya murka. Tak boleh. Kan? Tak ada pilihan, mesti terima. Allah dah tetapkan, tak boleh terima. Berjalan, dia berjalan, dia tak boleh masuk campur. Kan? Dan tidak akan ada perubahan pada skrip dia itu dia. Tidak satu pun dia lupakan. Tidak luput walaupun lebih kecil dari zarah, dari atom. Tidak, dia semua dah tetap. Semua dah ditetapkan. Itu pasal dulu pun bertahun dulu you panggil saya TH1, sampai sekarang pun TH1, pasal dah ditulis, ditetapkan TH1 kan. Kan, merana-mereno lah kamu tak bukan TH1. Dia tak lupa, tetap, tak boleh lari.
Itu pasal lelaki tetap lelaki, perempuan tetap perempuan. Kalau berubah pengsan kita, mah, engkau ni hari mah ke Umar? Kan jadi Umar pula kan? Betul kan? Ni hari Umar, astagfirullah kan? Bila engkau nak jadi mah balik? Besoklah bang tengok imah balik. Besok imah. Betul kan? Pening kepala kita kan? Kan? Habis hidung kita kan? Mana hidung pergi? Dia pergi belakang pula. Hidung kenapa kau pergi belakang? Ni hari tukar selera. Kan? Tukar selera lah kan? Tapi kenapa tak boleh berubah? Dia dah tetapkan. Hidung kat sini, mata, telinga, dia dah tetapkan. Kalau tak tetapkan nyaya kita kan, mana hidung weh? Ya, kenapa bau busuk rupanya kat bawah ketiak hidung tu masuk dah. Dia tetapkan, tak boleh ubah. Perempuan-perempuan haiwan itu pasal telur ayam menetas anak ayam, telur itik menetas anak itik. Kan? Apa tu? Pokok kelapa benih kan pokok kelapa. Tak boleh pokok kelapa sekali turun jadi dia benih kan jadi pokok durian mana boleh kan. Tak boleh. Dia tetap air tetap halus. Besi tetap keras. Kan? Macam mana dia dah tetapkan. Tak boleh ubah. Kalau ada perubahan pun mesti dalam Lauh Mahfuz juga sudah tuliskan. Baru ada perubahan. Tak boleh kan. Tidak satu pun dia lupakan. Rencana dia teguh. Tiada perubahan. Itu pasal kita dah umur kan rambut. Mana saya geng tak nampak dia. Ada tu. Lop ada sesuatu kan. Geng saya semua rambut dah putih dah. Dulu kita handsome. Ikal mayang rambut hitam kan. Sekarang habis load saya habis kan. No tak nampak. No dah sembunyi. Bila dah umur gini kita dah tak boleh fikir apa. Kan? Walaupun the handsome one, tapi rambut hancur lah kan. Nasib taik tak bulan mengambang kan. Ini dia. Rencana dia teguh, tetap berjalan ikut kan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk Lauh Mahfuz. Semua dah ditulis. Semua dipermudahkan untuk yang mana telah ditentukan. Segala yang ditentukan, you tak boleh dahulukan apa yang dikemudiankan dan kemudian you tak boleh didahulukan. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Itu pasal kita tengok Nabi Adam. Dia kata, aku makan buah khuldi tu. Kerana ini dah ditulis, aku mesti makan 40 tahun sebelum aku dijadikan. Sudah ditulis 40 tahun sebelum aku dijadikan. Bila aku jadikan, aku ngam lah. Dah ditulis apa nak buat kan? Kalau you taruh nasi biryani depan saya, tentu ngam, saya ngam. Dah dituliskan kan? Mesti makan. Dia makan. Dia kata, jangan persalahkan aku. Sudah dituliskan. Dia sesuatu yang dituliskan sampai masa kita akan buat. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, doa itu suatu tertulis dalam alam azali sebelum sampai masanya. Bila sampai masanya engkau berdoa. Sama juga. Itu dia. Tak boleh lari. Dia kun semua dah siap 12 bilion tahun punya plan. 6 fasa punya plan sudah siap. Kalau kamu berada di rumah sekalipun, kamu akan keluar bila ditakdirkan ke tempat yang kamu mesti mati. Itu pasal ada foreigner, orang asing, pergi Thailand suka-suka, first time, holiday, kali tsunami datang, goodbye. Kan? Kenapa dia pergi datang? Tsunami pergi Thailand nak mati. Dia dituliskan. Tak boleh lari. Kalau dia tahu dia mesti mati kat tsunami, you ingat ni nak datang, dia rantai diri dia kat batu. Tak boleh tarik pakai sembunyi pun tak nak. Dia tak tahu. Kalau ditetapkan, tetaplah. Kan? Itu pasal Rasulullah bersabda, kalau engkau cakap engkau boleh ubah takdir. Kan? Kalau engkau mati dengan keyakinan ini, kan, kau boleh ubah takdir, kan, pasti engkau akan masuk neraka. Tak boleh ubah, kan. Berarti kita boleh elakkan sesuatu yang berlaku, yang sesuatu yang tak berlaku kita boleh lakukan. Kalau kita mata kita boleh buat ini, kan, maka pasti engkau masuk neraka. Berarti kita boleh ubah takdir. Tak boleh, kan. Itu pasal Profesor Stephen Hawking berkata, hidup kita terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Kebebasan memilih hanyalah satu hayalan.
free will is an illusion. Kan? Dan ini menjadi rukun iman yang kita tak boleh ubah. Kita mesti terima qada dan qadar. Sama ada yang baik, yang jahat, kita kena terima, itu dia. Hendaklah kau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada utusannya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada baik dan buruknya takdir. Itu pasal dia mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Kalau engkau tidak beriman kepada ini, engkau sedekah emas segunung Uhud, Allah tidak akan terima. Kalau engkau belum beriman pada takdir. Dan inilah Islam. Islam itu ialah, ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Islam. Apa dia Islam? Menerima qada dan qadar Allah sepenuhnya. Dan apa Rasulullah bersabda? Aku menyerah diriku kepada Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku, umat dia. Tak boleh lari. Dan para sahabat pun berserah diri. Dan Allah berfirman kepada orang beriman, menyuruh kita agar menyerah diri kepada Tuhan semesta alam. Inilah, pakailah Islam kalau kita mau sampai ke peringkat ini. Menyerah terus kepada Allah, kepada takdir Allah. Dan Allah berfirman, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa di langit dan di bumi. Baik dengan suka maupun terpaksa. Itu dia. Dan kita nak lawan. Kita mesti fahamkan ini. Islam adalah penerimaan sepenuhnya akan takdir ilahi. Itu Islam. Pasal Allah sempurnakan agama kita, dan Islam tu agama diridha oleh Allah. Okay. Dan Allah Ta'ala tidak zalim. Ini mustahak. Mustahak. Fahamkan kenapa dia tidak zalim. Karena dunia barat dan orang-orang yang kebaratan banyak mentoma Allah SWT. Tidak benar. Allah berfirman, Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Adakah Allah bohong? Kan? Kalau kamu tidak akan dianiaya sedikit pun, adakah Allah bohong? Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tengok tu. Akan tetapi manusia yang membuat zalim pada diri dia sendiri. Allah tidak buat zalim. Macam mana Allah tidak boleh zalim? Bila ada turun tsunami, leukemia, kanser, bila ada peperangan dunia 1-2 bermilion mati, bila ada gempa bumi, taifun dan sebagainya. Macam mana Allah tidak zalim? Itu dia. Syekh Abdul Qadir berkata, kalau kamu menyalahi Tuhan dalam hal ini, maka kamu adalah seorang kafir. Wah, kafir saya kata. Sebab kamu menyalahi dia, dan dengan itu kamu menganggap Allah itu tidak adil. Padahal dia maha adil dan tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Jadi tengok, kalau ini benar, macam mana nak kita perjelas tentang tsunami, gempa bumi, perang dunia pertama, kedua dan sebagainya. Macam mana? Pertama, dia saja yang wujud. Dia saja yang wujud. Ini saya beri contoh, ingat kalian, saya beri contoh, fahamkan contoh. Meja kayu. Meja kayu. Meja kayu. Meja kayu berkata, kenapa rupa aku hodoh lah? Aku benci rupa aku hodoh lah. Kenapa kayu ni buat rupa aku menjadi hodoh? Kenapa? Dengar lagi . Meja kayu. Meja kayu ni berkata, kenapa rupa aku hodoh lah? Kenapa kayu ni buat muka aku hodoh lah? Kenapa? Kenapa? Wah, dia marah. Perhati betul-betul. Siapa cakap? Meja ke kayu? Pandang betul-betul. Sudah faham? Diam-diam. Senyum boleh. Senyum marifat. Kan? Saya kasih contoh lagi. Contoh itu awak dah faham tu. Zahir, batin.
Tengok lagi sekali saya contoh. Kita ambil contoh selipar Jepun lah. Sandal Japan. Dia bahasa Singapura, Malaysia, selipar Jepun. Selipar Jepun tu marah. Kenapa rupa aku mesti ada 2 tali ni? Aku tak suka ni 2 tali. Ni 2 tali macam perempuan ni apa tu? Bra apa panggil? Coli ya. Itu aku tak suka ni 2 tali ya. Orang tengok macam coli wanita, aku tak sukalah. Kenapa getah ni buat aku macam gini ya? Tu selipar komplain. Semua orang jahil, kau tengok zalim ini getah. Dia taruh aku 2 coli tali macam coli ya. Kurang ajar, stupid main rubber. Kenapa dia buat aku macam gini? Perhati siapa yang cakap, selipar ke getah? Perhati ya. Jangan tersalah. Kan? Perhati, kita sudah faham, kita senyum. Kita kata, ya Allah, dengan aku pun kau nak bergurau. Kan? Kita dah tahu kan? Kita dengar, ya Allah, dengan aku kau nak uji, aku dah tahu rasa kau kan. Faham kan? Kita kasih lagi contoh kan. Apa tu? Kotak besi. 4 sepegi. Kita dengar kotak besi menangis. Kenapa kotak kau menangis? Kita tanya. Kau tengoklah, si besi buat aku 4 sepegi. Aku tak suka 4 sepegi lah. 4 segi lah. 4 segi aku tak suka lah. Aku mau lonjong, rupa aku lonjong kan. Kenapa 4 segi? Aku tak suka lah. Ini zalim lah. Itu apa tu, kotak besi menangis lah. Kan. Habis kita kita pun tak tahu apa nak jawab. Kali itik berjalan, satu grup itik nak jalan, dia kata pada kotak besi, besi, jangan berpura-pura lah. Tengok, itik lagi pandai. Itik lagi pandai kan. Kita dah berdengung, apa nak jawab ni apa, kotak besi dah nangis ni. Itik jalan ramai-ramai, oi besi, jangan berpura-pura lah. Itik lagi pandai kan. Kita suam marifat. Jadi pasal orang barat makiamun Allah tu. Allah penyayang, Allah bunuh orang, Allah seksa orang, kita senyum. Kadang-kadang senyum kan. You tengok forum international. Allah zalim, Allah suka menyeksa, Allah suka membunuh. Wah kan. Dia cakap, kau punya Allah, kita senyum kan. Dia kena, kenapa kau senyum? Itulah senyum makrifat. Kan? Kita dah nampak siapa yang komplain kan. Kita faham. Jadi dengan kita dia mati akal. Bila dia keluarkan ni, saya keluarkan tu. Apa ni? Apa tu? Ais di atas laut, iceberg, ais di atas laut. Air batu. Bercakap, kenapalah kita air batu macam rupa semua hodoh, kenapa lautan buat kita beginilah. Mengadukan burung terbang, hoi. Kan, dia cakap pada anak-anak burung dia yang lain terbang, hoi, tengok tu. Perhatikan siapa yang bercakap. Jangan jawab. Fahamkan ini. Jadi bila kita nampak orang maki hamun Allah, kita senyum. Baru kita tahu Allah Maha Penyabar. Allah Maha Penyabar. Dia nak sabar pada siapa? Kan? Kita kata, apa tu, kayu, meja kayu. Kita cakap, kayu, kenapa kau tak pepas si meja? Kayu senyum. Kita sudah faham. Itu pasal Allah Maha Penyabar. Kan? Ada ke kayu tu menyeksa meja itu, ada ke besi tu menyeksa kotak besi tu, kan? Ada ke getah tu menyeksa selipar tu, ada ke Allah menyeksa ciptaan? Faham? Dia saja yang wujud. Jangan kita buta ni. Kerana buta kita maki hamun Allah SWT. Auzubillah min zalik. Kan? Kalau kita dah tahu, kita ketahu geli hati lah. Pasal Imam Ghazali berkata,
kau kenal diri kau, kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Kan? Hujatul Islam ni. Hujatul Islam dia. Dia ada. Kan? Itu pasal Tuhan tu wujud, tanpanya tidak akan ada kewujudan. Mana besi tu wujud, tak ada besi tidak ada kotak. Getah tu wujud, tak ada getah tidak akan ada selipar. Kan? Kayu tu wujud, tidak ada kayu tidak akan ada meja. Begitu Allah tu wujud, tanpanya tidak akan ada kewujudan. Dia hidup dan tanpanya tidak akan ada kehidupan. Tentu tak ada tandingan. Tak ada apa pun serupa dengan dia. Tidak ada, pasal dia wujud yang satu. Lain semua dia berupa. Tapi dia sendiri tidak ada tandingan. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Kan? Tidak ada ibu, bapa, anak, adik, beradik ataupun teman. Habis Kristian. Fahaman Kristian apa tu? Yesus anak Tuhan, habis, hangus kan. Tak ada anak, tak ada bapa, hangus. Tak ada adik-beradik, tak ada teman, habis. Dia tidak berjasad dan dengan itu tidak makan, tidur, mati, berjalan dan bergerak. Habis Nur Muhammad. Kan? Dia kekal abadi tanpa sifat-sifat ciptaannya. Kan? Habis. Jadi tu, dia wujud. Yang wujud yang satu. Bila semua ni binasa, yang tinggal wajah dia. Semua binasa yang kekal, wajah Tuhanmu. Itu dia, wajah dia yang halus tu, yang kekal. Bila semua binasa, yang kekal wajah Tuhanku. Itu dia. Kita mengamai le, apa le, mamu le, langsung le. Habis. Dia saja yang wujud. Kan? Saja. Satu. Kita sudah faham ini. Jadi Syekh Abdul Qadir berkata pada hakikatnya, tidak ada pelaku atau penggerak. Semua dia. Tak ada diam, terkecuali, tidak ada. Allah tidak ada baik, kecuali tidak ada baik dan tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, tidak ada faedah, tidak ada anugerah, tidak ada sekatan. Tidak ada terbuka, tidak tertutup, tidak ada mati dan hidup, tidak ada mulia dan hina kaya dan apa. Semua itu dia. Di sebaliknya itu yang maha halus. Jadi bila kita tengok orang mencaci Allah, kita senyum. Kan? Kalau dikatakan pada kita dalam hati kita, ya Allah, dengan aku pun kau nak gurau, ya Allah. Aku pun kan. Tapi you jangan senyum pada yang maki amun tu, nanti dia mengamuk pula kan. Dia tak faham. Dia faham kan? Kita dah kenal. Pasal tu kita tahu Allah Maha Penyabar. Dia kita tengok ni. Striker pun dia, defender pun dia, goalie pun dia, midfielder pun dia, referee pun dia, linesman pun dia, semua dia. Di sebalik semua itu zatku. Di sebalik zat itu yang maha halus. Semua dia. Jadi Allah dari ciptaan tu, di sebalik ciptaan zat, di sebalik ciptaan tu yang maha halus. Ya. Dan ilmu yakin tadi kita dah belajar, di sebalik ciptaan tu zat, di sebalik zat yang maha halus. Dengan hakul yakin, kita lihat di mana kita memandang, di situlah yang maha halus. Tengok ni Muhammad Jamil, jangan senyum. Muhammad Jamil kan. Tengok betul-betul ni Muhammad Jamil kan. Kan? Sebenarnya ni Pastor Singh. Rupa saja Muhammad Jamil kan. Pastor Singh kan. Kita ambil Islam main nama lah kan. Ada kata dia dah Islam kan. Jadi kita kata Muhammad Jamil lah kan. Pastor Singh datang daripada Lumpur. Dari Paya. Dari Paya tu datang Lumpur, dibuat ada Pastor Singh, dia buat rupa Muhammad Jamil lah. Kan? Jadi jangan kita keliru. Ini dia, ini hidup ni Muhammad Jamil. Mana yang hidup tu Pastor Singh? Dan Pastor Singh tu datang daripada Paya tu. Mau fahamkan tu. Jadi bila kita nafikan, kita nampak di Paya. Rupa tu datang daripada Paya. Jadi satu, kita tidak wujud. Macam mana kita cakap dia?
zalim. Kedua, semua hak dia. Dari ujung rambut kita ke ujung kaki kita, dia punya. Ujung rambut ke ujung kaki, dia punya. Semua di langit, semua di bumi, semua yang gaib, dia punya. Mana ada kita punya? Kalau dia buat atas hak dia, apa salah? Kan? Dia bukan buat pada hak kita, dia buat pada hak dia. Apa salah? Kan? Ha? Kan? Kalau saya main gigi, saya nak jadikan emas semua. Apa awak kisah? Ini gigi saya kan. Jadikan emas, saya main gigi. Bukan awak main gigi kan. Awak nak bagi saya tauki lombong emas tu, awak punya masalah. Tapi gigi saya. Diri dia. Kan? Dia nak jadikan apa tu? Yahudi dia jadikan kera. Kan? Nabi Saleh dia keluarkan unta daripada batu. Jadi dia pergi suka diri dia, dia nak jadikan apa, dia pergi suka semua hak dia. Sebenarnya segala itu adalah kepunyaan Allah. Semua tu. Kepunyaan Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Gaib pun dia punya kan. Mana nikmatku kau nafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi rabbikumah tukadziban. Mana nikmatku kau nafikan. Ya Allah ya Rabbi. Itu dia punya. Kan? Mana nikmatku yang kau ragukan. Semua dia punya. Dia punya, dia sukalah dia nak buat apa, dia suka ada masalah. Kan? Tak ada Tuhan lain, hanya dia. Kalau ada Tuhan yang lain, rosak binasa dunia ini. Tak boleh. Segala-galanya milik Allah dan tidak ada orang yang berkongsi dalam milik itu. Kita tidak mempunyai apa-apa melainkan Allah yang mempunyai segala-galanya. Semua yang dijadikan adalah kepunyaan mutlak Allah. Tiada siapa berkongsi milik ini. Nabi Isa berkata. Justru itu roh, akal, jasad, masa, kebaikan dan marwah, semua itu adalah milik Allah SWT. Milik Tuhan. Tak ada yang kita punya. Jadi mana dia ada zalim kita. Dia buat pada hak dia. Dia punya. Semua yang dijadikan adalah kepunyaan mutlak Allah. Tuhan. Tiada siapa berkongsi milik ini dengan dia. Kan? Jadi semua tu tadi kita dapat justru akal, roh, semua tu dia punya. Dan sekiranya kita memperolehinya tidak mengikut cara yang ditiraf oleh Tuhan, mana kita gunakan hak dia tidak mengikut kehendak dia, kita sudah menjadi perompak. Kan? Guna tangan mencuri, perompak. Guna kaki tendang terajang orang, perompak. Guna tidak mengikut kehendak dia. Kan? Begitu juga kita menjadi perompak sekiranya kita menggunakan tidak mengikut cara yang diiktiraf oleh Tuhan. Itu Nabi Isa pandangan kan. Dia itu Tuhan yang memiliki segala-galanya. Orang yang zalim itu orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa keizinannya. Mungkin kamu sendiri yang zalim, bukan Allah yang zalim. Syabaka di jalan. Mana yang kau punya Allah zalimkan? Mana ada? Tak ada. Itu pasal inna lillahi. Semua datang daripada dia, balik kepada dia. Kalau kita tidak wujud, berarti wujud, kalau tak wujud tak boleh cakap. Kalau kita cakap dah jadi hantu. Darat tu lah. Tak boleh. Tak wujud, tak boleh cakap. Dan kalau semua hak dia, kita tak boleh cakap apa-apa. Hak dia. Dia boleh buat apa dia suka atas hak dia. Kita tidak wujud. Kita pun hak dia. Maka dia nak buat atas apa hak dia, diri dia, dia pun sukalah kan. Kalau minggu depan saya nak dye rambut saya jadi biru, awak ada problem? Kalau Ustaz, rambut biru. Saya punya rambut. Kan? Lusa saya nak tukar jadi merun lagi cantik. Saya punya rambut. Tak ada orang boleh marah. You punya rambut. You punya suka. Kan? Kalau you tangkap rambut saya, gunting, polis akan masuk you penjara. Kan? Pasal dia rambut. Tak boleh. Jadi apa Allah nak buat pada diri dia? Dan dia saja yang wujud.
Ya sukalah. Kan? Kita reda sajalah. Maka wajiblah kamu bersyukur, bersabar dan reda dengan Allah. Dan janganlah kamu merungut dan menyalahi dia. Kerana itu mungkin menyelewengkan kamu dari jalan Allah. Dan kita dah faham. Bila kita lihat ni, ada mulut diam, ada telinga dengar, ada mata lihat. Tepuk tangan buat tak tahu. Kan? Relax one corner. Duduk pintu belakang jangan turun. Kan? Kerana tidak seseorang tu masuk ke syurga dengan amalannya tapi dengan keredaan Allah. Kita mesti reda, baru dia reda pada kita. Kalau tidak boleh. Kan? Itu pasal apa tu tadi saya kat pelacur yang kasih anjing minum masuk syurga, diampunkan dosa dia. Kerana Allah reda perbuatan dia. Orang yang bunuh 100 orang tadi saya ceritakan masuk syurga kerana Allah reda dia mau bertobat. Kan? Apakah orang yang mengikuti keredaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah? Lain. Dan mereka dapat syurga kerana Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita reda, jiwa kita tentram. Itu yang Allah kata, hai jiwa yang tenang, kembali irji kepadaku. Dengan hati yang puas lagi diredai. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Dan sesungguh akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kan? Jadi jangan merungut. Kita dah tahu rahsia dia. Ada mulut diam, ada telinga dengar, ada mata tengok. Relax one corner, duduk atas, duduk pintu belakang, jangan turun. Kan? Hendaklah kamu jangan merungut dan bersusah hati. Apa saja Allah timpakan semua itu, kita mesti redakan ada hikmah. Kita tak tahu hikmah dia. Bila syaitan tak nak ikut perintah dia, Allah berfirman, aku tahu apa yang kau tidak tahu. Kan? Begitu juga. Pasal Allah halau syaitan iblis daripada syurga. Kita pun mesti yakin semua ada hikmah di atas perbuatan Allah. Kita tidak tahu, tapi kita yakin dia maha bijaksana. Kan? Jangan cuba hendak menentang takdir dan hadapkan diri kamu dan kehendak kamu terus kepada Allah. Janganlah kamu merungut dan tidak puas hati. Ini nanti lepas kita break untuk tengah hari ini, kita akan berhujatan naik, serah dan tunggu nanti. Tentang ini. Sebab banyak sungutan anak Adam kerana banyak bencana pada anak Adam kerana sungutan dan rungutan dia. Kenapa? Apa Nabi Isa cakap? Kenapa itulah pintu neraka. Pasal dia tidak faham, dia tidak wujud. Dia ingat dia wujud, dia bermilik. Wujud satu, kedua bermilik. Maruah lah, ego lah, harta lah, anak bini lah. Problem. Bila dia tak wujud, dia pun tak bermilik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah balik kepada Allah. Kembali kepada hak pada yang hak itu. Inna lillahi tu dia daripada dia. Dan kepada dia kita balikkan. Masa kita hidup ni balikkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik. Dan kita tak wujud. Jadi inna lillahi tu jangan pakai pada orang dah mati. Kita hidup pun balikkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana semua ni balikkan. Mana nafikan, binasakan, nafikan, balikkan. Baru kita tahu kita tak wujud. Kan? Orang, inna lillahi, dia dah meninggal. Yang tak meninggal pun pakailah. Bagus. Bila you kembalikan, baru you sedar. Memang you tidak wujud. Semua dia punya, yang di langit dan di bumi, yang gaib pun dia punya. Kembalikan. Baru you tahu, you tidak wujud. Jadi tidak sama yang tahu dan tidak tahu. Katakah samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Mengetahui apa? Kita tahu bila lembu marah. Kenapa aku jadi lembu? Aku tak suka jadi lembu tau. Tiap kali bila datang hari raya haji aku menggeltar. Bila datang hari raya haji aku menggeltar.
tak best saya hidup jadi lembu kan dah. Kan. Ayam pun sama aku pun. Bila akhir raya puasa, semua aku bergetar kan rasanya. Pasal ingat goodbye, perkahwinan kan. Ambil gambar, last gambar. Dah kena sembelih kan. Kenapa? Kenapa? Kalau kita fahamlah lembu cakap, kita faham si ayam cakap, kita senyum, kita tak ada jawab. Jangan ada jawab, jangan cari pasal. Tak ada pasal, jangan cari pasal kan. Kita dah faham. Siapa yang cakap dia sebalik ayam siapa? Di sebalik zat siapa? Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buat tak tahu, tepuk tangan buat tak tahu. Biar si luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Asal kita sudah tahu rahsia dia. Ya. Sudah. Sama ke orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui. Kan? Seperti kita tengok meja kayu kata kan, aku tak suka jadi meja kayu. Kenapa aku dijadikan meja kayu? Kita senyum asal kita tidak buta. Kita lihat meja kayu tu, kita tahu siapa yang cakap kan. Kalau dia bising-bising, kayu diamlah, kau ni kasi orang bingung, orang tak tahu ingat meja yang cakap kan. Kita dah tahu kan. Relax lah. Sama tak orang yang mengetahui dengan orang mengetahui? Sama ke orang buta dengan orang tidak buta? Tak sama. Kerana kita tidak faham, kerana kita buta, maka celakalah bagi kamu sebab kamu mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi. Tengok. Kita sekongkol dengan si meja kayu, sekongkol dengan peti besi, sekongkol dengan selipar Jepun, maki hamun Allah. Tak boleh. Maha suci Allah dan maha tinggi dia sifat-sifat yang mereka berikan. Itu pasal dia kata, aku tidak menganiaya hamba-hambaku. Hamba-hamba tu tidak wujud. Aku tidak menzalimi ciptaan tu. Ciptaan tu tidak wujud. Kan? Jadi fahamkan ini, kan? Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan peragungan yang semestinya. Kalau kita tak faham, kita cakap sembarangan ya. Itu yang parah. Ingat ini, karun. Aku jadi kaya kerana akulah pandai, biar pandai aku jadi kaya. Kali Allah benamkan karun dengan harta dia kan. Itu pasal bila kita jumpa harta dalam tanah, kita kata harta karun. Itu dia. Pasal dia tidak nampak, buta. Dia ingat dia wujud, habis. Tak boleh. Maka lebih baik diam dan berjumpa ni diam. Pasal Allah berkata, macam mana kau memikirkan? Macam mana kau menetapkan? Kau tak wujud. Dan semua hak aku. Macam mana kau memikirkan? Macam mana kau menetapkan? Celakalah kau. Kita sudah faham. Senyum makrifat saja. Tutup mulut. Seal. Jahit. Ada lecture jahit lah. Mereka tahu keselamatan terletak dalam diam dan berhalwat. Sesungguhnya khidmat Allah itu kalau ada 10, 9 diam. Kamu hendaklah bersopan santun, diam dan jangan banyak bercakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada Allah. Itu dia. Itu tu Pak Pandai berkata, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buatlah tak tahu, itu yang bagus. Kan. Kita tengok macam ini kan, orang maki amun Allah, kita relax, buat tak tahu. Orang engkau kan dah makrifat, kenapa tak cakap apa-apa? Macam mana nak cakap apa-apa? Aku pun tak wujud ni. Tak wujud, tak boleh cakap kan? Tak boleh kan? Habis diam je lah. Diam. Ada mata tengok, ada telinga dengar, mulut diam lah. Habis aku buat apa lagi? Tepuk tangan buat tak tahu lah. Kan? Apa nak buat lah? Tepuk tangan buat tak tahu je lah. Kan? Sorak kan? Itu pasal kalau si loncai terjun dengan labu jabunya, biarkan. Mana roh mahfuz berjalan. Dia tak boleh bikin apa. Jadi saya nak terangkan di sini.
Hidup you macam biasalah. You nak marah anak you ke, nak apa, you main sukalah. Hidup macam biasa. Rasulullah cakap, jangan berpeluk tubuh. Hidup macam biasa. Buat apa you fikir betul lah. Tapi tahulah, itulah yang tersurat dalam Lauh Mahfuz. Faham saya cakap? You tak boleh kata, Ustaz, anak saya jahat, saya tak boleh marah. Marahlah. Tak boleh pukul, pukul lah. Kan? Buat macam biasa, hidup macam biasa. Tapi tahu itulah dan tersurat dalam Lauh Mahfuz apa yang you buat. Kan? Wah Ustaz, saya dah faham ni, anak saya buat jahat pun saya tak marah. Saya tak pukul, saya cakap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ke Ustaz? Buat sajalah. Kalau itu kau fikir betul, betul lah. Itulah Lauh Mahfuz. Kan? Jadi, jangan nak tanya saya, mesti saya marah, mesti saya tak pukul, mesti saya diam diri. Buat apa yang awak fikir betul. Itulah tersurat dalam Lauh Mahfuz. Fahamkan saya cakap ni, fahamkan. Kan? Dan, kita dah faham ni, jadi anak kita jahat pun tak boleh pukul lah, tak boleh marah. Ini semua dah tertulis. Buat apa you suka. Kalau nak bunuh pun bunuhlah. Itu dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kan? Tahu tak? Rasulullah cakap, jangan berpeluk tubuh, hidup macam biasa. Kan? Apa yang hidup macam biasa hari-hari ni, seperti saya katakan, bila malam nak tidur, you tengok balik apa you buat satu hari tu, itulah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kan? Jadi bukan berarti, you dah faham ni, you berhenti. Tak nak bekerja. Aku tak payah kerja lah, semua dah tertulis. Rasulullah cakap hidup macam biasa. Kan? Pergi kerja, ni semua macam biasa, hidup macam biasa. Kalau you tak nak kerja pun dah tertulis you tak nak kerja. Kan? Lepas tu jadi cerai-berai lah, hidup merana merenu. Tertulis. Apa yang kita buat sudah tertulis. Dan bukan kita pelakon dia. Pelakon adalah di sebalik kita zat. Di sebalik zat itu yang maha halus. Dia yang berlaku. Bukan kita. Jadi hidup macam biasa. Ustaz, walaupun saya ni badan pun dah besar, ada diabetes. Saya ingat saya tu hari saya makan durian 4 biji Ustaz. Betul tak betul? Saya makanlah, itu tertuliskan. Kan mesti makan lah. Dan kalau saya cakap 10 kali pun yang makan, kau dah tutup makan, kau mesti makan juga kan. Hidup macam biasa. Kalau digerakkan kau tak makan, tidak akan makan. Kalau sudah dituliskan mesti makan, walaupun kau duduk dalam rumah, tak nak keluar. Sekali keluar, seberang jalan arwah. Sudah tertulis. Hidup macam biasa. Jangan nak fikir-fikir, nak buat ke tak nak buat ke. Nak buat ke tak nak buat. Hidup macam biasa. Kan? Jangan kata, saya sudah faham ni. Jadi kalau anak saya jahat misalnya, apalah, jangan pukul lah. Ini semua dah tertulis. Kalau you boleh terima itu, alhamdulillah, baguslah. Itu dah tertulis begitu. Berarti you kefahaman Allah sudah naikkan you ke taraf, you sudah faham. Tapi you tak boleh terima tu. Anak jahat seperti sekil ni, jutas kepala. Saya Ustaz, saya anak jahat, saya sekil kepala dia kan. Saya tak mau berhenti, saya mau sekil. Bukan you lah. Tapi itulah dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Apa you buat, apa you tak buat, apa you fikir, apa you tak fikir, sudah tertulis. Kan? Hidup macam biasa. Itu Rasulullah maksudkan. Hidup macam biasa. Semua dah tertulis. Kadar dan kadar iaitu Lauh Mahfuz seperti jalan raya. Kita kenderaan. Tanpa jalan raya, kenderaan tak boleh jalan. Dosa kita nak membuat sesuatu mesti dah dituliskan. Bila tuliskan kita buat. Jadi hidup macam biasa. Itu semua dah dituliskan. Tak payah kita nak fikir-fikir, nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat. Apa yang kita fikir bagus, buatlah. Itu dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kita tak buat pun dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Jadi ingat saya pesan ini. Kan? Apa juga hidup macam biasa. Sakit, pergi doktor. Nak belajar, pergi sekolah atau madrasah atau masjid. Nak tidur, pergi kat katil. Nak makan, pergi restoran. Tapi jangan lupa Ustaz usaha.
Kau nak makan. Nak pergi haji, pergi Mekah. Nak hidup macam biasa. Tapi ketahuilah, itulah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kalau kita punya peringkat-peringkat Allah redai, insya-Allah yang dia tulis, yang kita buat semua yang baik. Semua yang baik. Tapi kalau dia kasih yang tak baik pun kita mesti reda. Pasal dia suatu berfirman. Dan itu dari rukun iman ke-6. Buruk dan baiknya takdir daripada aku. Kan? Jadi kalau buruk pun kita terima. Kita reda. Kan? Kita berserah pada dia. Kan? Tidak bolehlah. Kan? Tetap berlaku. Dia tak boleh. Pasal Rasulullah bersabda, siapa berkata dia boleh ubah takdir tempat dia neraka. Tak boleh. Buruk dan baiknya takdir kita mesti terima. Kan? Jadi saya berhenti di sini. Saya harap kalian faham apa yang saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Lepas kita rehat untuk makan tengah hari. InsyaAllah. Dan salat balik kepada Bayu.